warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa imamil muttaqin. Habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah Masjid Yusuf Ishaq yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dipertemukan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita sekalian, insya-Allah. Kita membincangkan doa yang sering dibaca, di mana doa kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ataupun mengekalkan hidayah yang ada pada kita. Allahumma inna nas'alukal huda. Dan memohon kepada Allah supaya bukan saja kita dikurniakan ketakwaan, malah mengukuhkan ketakwaan itu. Selepas bermohon nas'alukal huda, kita bermohon wattuqa. Minggu lalu kita telah menjelaskan tentang pengertian takwa dan kepentingannya yang dapat menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyambung usaha kita untuk dikurniakan ketakwaan yang lebih baik, kerana peluang ini dibuka kepada semua, di setiap waktu dan ketika dan di setiap tempat. Kalau sekarang kita nak elakkan, nak hindarkan penyakit COVID-19, kena tunggu giliran kan. Ada yang dicepatkan dan ada yang diletak di belakang. Itu kita nak mengekalkan kesihatan. Tetapi untuk mendapatkan ketakwaan, semua orang berada di garis yang sama. Bila-bila masa, kalau kita hendak, kalau kita usahakan, insya-Allah akan dikurniakan. Artinya proses untuk menjadi orang-orang yang bertakwa terbuka kepada kita dan sebenarnya telah kita lakukan. Setiap hari kita lakukan. Hanya kesedaran kita untuk mengaitkan apa yang dilakukan itu dengan usaha mencapai ataupun meningkatkan ketakwaan. Kita dah berbuat, tapi apa yang kita buat itu dapat atau tidak, kita kaitkan dengan usaha untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi kalau kita tidak perasan, maka kita telah melakukan sesuatu yang hanya memenuhkan kewajipan, yang memenuhi tanggungjawab, tetapi buah atau hasil daripada apa yang kita lakukan itu tidak disedari. Adakah kita telah mengecap nikmatnya, ataupun ia satu perbuatan yang rutin saja? Ini kelemahan yang ada pada sebahagian kita. Kan tiap yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukannya,
atau sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang disunatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mempunyai hikmah yang tertentu. Ini masalah yang basic, yang mudah. Sebab itu selalu saya ingatkanlah, di mana pun kita belajar salat daripada kecil, belajar wuduk daripada kecil. Mak bapak kita, sama ada mereka yang mengajar atau mereka minta orang lain bantu untuk mengajar, kita belajar daripada kecil. Bila kita semakin dewasa, perlu kita tambahkan lagi ilmu kita. Dewasa, bila kita remaja, zaman remaja kita dah lepas. Kemudian bila kita dewasa, dalam lingkungan berapa katnya dewasa? 20 ke atas. Kalau mazhab Hanafi, Sinnur Rushdi, umur dewasa itu 18 tahun. Tapi kalau pemerintah dewasa ialah 21 tahun. 21 tahun boleh pergi mengundi. Sebelumnya belum dewasa, belum matang agaknya, tak boleh pergi mengundi. Dewasa. Selepas alam dewasa, kita akan berterusan. Selagi Allah kurniakan umur, sampailah 40, 50, 60. Adakah yang kita pelajari, khususnya wuduk, salat, kita pertingkatkan pemahamannya. Kalau kita tidak meningkatkan pemahamannya, agak sukar bagi kita untuk mengambil buah yang kita telah usahakan, yang telah kita tanam, kita semai, kita siram. Adakah kita dapat menyemai? Atau adakah dapat kita menuai hasilnya? Adalah satu kerugian. Kalau kita yang dah semakin meningkat umur, perjalanan kita menghadap Allah semakin dekat, kita hanya mengamalkan ilmu yang kita pelajari waktu kecil dahulu. Kalau kita bandingkan, saiz fizikal kita berubah. Ilmu kita juga mestilah berubah. Ilmu kita juga adalah kita usaha untuk meningkatkannya. Jadi bila kita bercakap tentang bermohon kepada Allah untuk meningkatkan ketakwaan, mari kita cuba, mari sama-sama kita menilai amalan yang kita lakukan setiap hari. Adakah ia membantu kita untuk mencapai ketakwaan? Contoh mudah, wuduk menjadi syarat bagi banyak amalan kita. Nak salat, berwuduk. Nak menyentuh mashaf juga berwuduk. Walaupun ada sebagian mengatakan tak perlu berwuduk. Nak tawaf juga berwuduk. Itu yang wajib lah. Nak salat, nak tawaf, nak menyentuh Al-Quran. Tapi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dikendaki berwuduk setiap ketika. Bukan waktu untuk melakukan suatu ibadat, tetapi
di setiap ketika kita disunatkan berwuduk. Kalau kita lihat pada wuduk saja, itu boleh membantu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak melihat kepada wuduk sebagai amalan ataupun perbuatan. Apakah ada di sebalik wuduk tersebut? Kerana tiap anggota yang kita basuh atau yang kita sapu mempunyai falsafah, mempunyai hikmah yang tersendiri. Banyak kitab-kitab tasawuf yang menerangkan, mendetailkan. Kita ambil kitab yang banyak digunakan dalam kelas-kelas agama di Singapura. Kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah yang hidup 1000 tahun dahulu. Ulama besar ini mendetailkan bagaimana wuduk boleh membentuk ataupun meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menulis antara lain bahawa bila seseorang katalah mulakan wuduk dengan basuh tangan, ada doa yang dia susun, ada doa yang diambil daripada hadis Rasul, ada doa daripada Al-Quran. Jadi berdoa ketika membasuh tiap anggota wuduk itu hanya untuk mengingatkan diri kita. Sebab mereka yang nak balik kepada purity, maksudnya balik seperti zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang Rasulullah tak buat adalah bid'ah. Itu urusan mereka lah. Kalau mereka nak kata apa pun, biarlah, kerana kepelbagaian pendapat itu perlu kita akurlah. Jangan sampai ada tuduh menuduh. Tapi kalau mereka nak katakan itu bid'ah, terserah kepada mereka. Tapi bila kita niat, kita bila membaca, ketika kita membasuh anggota wuduk, kita niat untuk mengingatkan diri kita. Contohnya, bila kita sebelum kita berwuduk, kita basuh tangan dulu, buang kotoran-kotoran di tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kotoran-kotoran yang di tangan kita itu bukan setakat kotoran yang dapat dilihat, tetapi kotoran yang tidak dapat dilihat. Apakah dosa yang telah dilakukan oleh tangan kita? Dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan tentu adalah sama ada masa lalu ke ataupun tanpa kita sedari ke. Sama ada kalau kita lihat dunia hari ini kan, walaupun Islam melarang, mereka masih melakukan dosa tangan, sama ada menganiaya orang dengan tangan ataupun menulis dengan komputer dengan tangan, mencerca orang. Mulut tak cakap, tapi tangan ligat bekerja. Contohnya,
bila isu tudung ditimbulkan balik. Ramai yang tak bersetuju, menghentam, menghina, mencerca. Apa faedahnya? Sebab orang yang tidak bertakwa tidak akan mencerca orang lain. Sebab mencerca biasa dengan mulut. Tapi sekarang zaman komputer ni, orang dengan tangan saja, dengan jari-jari mereka. Kita semua nak mempertahankan Islam, mempertahankan tradisi Islam. Kalau seorang melakukan sesuatu, kita tak boleh melihat kesalahan itu. Ataupun kita tidak boleh melihat ia sebagai satu yang salah. Tetapi hendaklah kita fikir, apakah di sebaliknya? Apakah yang menyebabkan? Apakah yang mendorong ia melakukan? Sehingga kita tak tergesa-gesa untuk membuat komen dengan tangan kita, kemudian sama ada kita yang create dan kita hantar, ataupun kita forward apa yang kita dapat yang tak baik. Itu dosa tangan. Allah melarang kita untuk melakukan dosa. Sedangkan setiap wudu kita bersihkan tangan kita. Bersihkan tangan kita daripada dosa. Saya tak nak komen lah sama ada itu betul atau salah. Tapi apa yang saya lihat, sikap masyarakat kita. Jadi kita perlu berhati-hati. Kita nak menjadi orang yang bertakwa, tangan kita perlu berhati-hati. Kalau dosa-dosa besar banyaklah, dengan rasuahnya ke, dengan menzalimi orang ke. Tapi bila jari jemari mengetik papan komputer, itu juga kalau tidak diperhatikan menjadi dosa. Kalau buat dosa, macam mana nak menjadi orang yang bertakwa? Karena seorang mukmin hendaklah disedar apa yang dilakukan. Apa kesan daripada perlakuannya? Bukan kita follow the crowd. Allah kurniakan kita akal, Allah kurniakan kita iman. Kita fikir, kita bertindak mengikut keimanan kita. Kita tidak mengikut perasaan kita. Walau bagaimana baik pun yang nak dicapai, kita tidak boleh mengikut perasaan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Selalu kita dengar. Tahun ke-8 Hijrah, orang-orang Islam daripada Madinah nak ke Mekah mengerjakan umrah, dihalang oleh musyrikin. Dihalang oleh musyrikin, dah pakai ihram, jalan, bayangkan jalan kaki. Bukan ada bas, bukan ada, sekarang ni dah ada apa? Kereta api laju. Jalan kaki daripada Madinah ke Mekah. Bila sampai dihalang. Kalau orang Islam masuk juga akan berlaku peperangan. Akhirnya satu perjanjian dilakukan. Tahun ini tak boleh masuk. Orang Islam mesti balik. Dan tahun hadapan mereka boleh masuk. Sebahagian besar para sahabat emosional. Maklumlah dah jalan berapa ratus kilometer, tiba-tiba tak boleh masuk. Jadi mereka bila Rasulullah bersetuju dengan perjanjian untuk menyelamatkan nyawa, untuk mengelakkan pertembungan,
untuk menampakkan bahawa setiap janji mesti ditepati. Rasulullah merintahkan para sahabat untuk bertahallul dan membayar dam, fidyah, membayar dam dan balik ke Madinah. Ramai yang tak ada emosi. Tapi akhirnya setelah Rasulullah sendiri menanggalkan ihram dan membayar dam, sahabat-sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka mereka menurutinya dan balik semula ke Madinah. Yang asalnya bersifat emosi. Lempuh sajalah walaupun tak bawa. Sebilah pedang pun tak bawa. Lempuh saja, tapi itu perasaan. Setelah mereka tenang, ada hikmah di sebaliknya, mereka pun pulang. Dan tahun berikutnya, mereka masuk ke Mekah dalam keadaan aman dan damai. Itulah kalau kita bandingkan, walaupun kita berniat baik, tetapi janganlah berdasarkan emosi. Kita kaitkan dengan dosa tangan. Bila kita berwuduk, kita bersihkan dosa tangan-tangan kita. Kita niat itulah. Kemudian bila kita berkumur-kumur kan, bila kita nak sampai ke ketakwaan, ini basicnya lah. Basic. Bila kita berkumur-kumur, yang kita fahamkan, kita bersihkan daripada bau mulut ke, atau membuang reja-reja, bekas-bekas makanan yang terselit-selit di celah gigi ke. Itu zahirnya. Di sebaliknya, kita membersihkan mulut kita itu dari dosa. Yang terlepas cakap ke, kadang-kadang kita tak campur orang. Maksud saya ada orang yang tak campur orang, tak berinteraksi sesama jiran ke apa ke. Tapi sebagai manusia, dia juga berinteraksi dengan isteri dia. Dia berinteraksi dengan anak-anak dia. Atau yang bekerja berinteraksi, mereka bergaul dengan teman-teman sepekerjaan. Kadang-kadang terlepas cakap. Kadang-kadang lebih daripada terlepas. Mengatur susun kalimat dan huruf, mengumpat dan menyakitkan hati. Dosa. Orang yang bertakwa tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Bila kita berkumur-kumur, kita nak bersihkan mulut kita dan kita nak sucikan mulut daripada dosa yang dilakukan sebentar tadi. Dan kita akan meneruskan kehidupan. Dan kalau ada juga yang terlanjur ke apa ke, kita berkumur-kumur lagi. Kena ingat bahawa dosa mulut ni mudah dilakukan. Dosa tangan pun mudah. Ada isu je tulis. Dosa mulut pun sama juga. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita lakukan itu bila menyakitkan hati orang. Kalau kita nasihatkan tentang kebenaran, orang tu sakit hati, itu kita lepas tanggungjawab kita lah. Kerana kita hidup ni bukan nak menyukakan hati semua orang. Kalau perlu kita cakap, kita cakap. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita. Qulil haqqa walau kana murran. Bercakaplah yang benar walaupun ia pahit. Tetapi bagaimana kita bercakap, bagaimana kita menyampaikan, itu penting.
Jadi dosa mulut ni terlalu banyak. Mengumpat, memfitnah, mengeji, mengata dan macam-macam. Ini juga berlaku dalam kehidupan berkeluarga. Kadang-kadang ada suami yang angkat suara pada isteri. Isinya tak pekak kan. Kalau isi pekak, satu hal lah. Dan si isteri bila suami angkat suara, yang sensitif, yang tak sensitif, tak tahulah. Dia akan rasa sakit hati. Seolah-olah dia tidak dihargai. Jadi bila menyakiti hati isteri, itu juga satu dosa. Kalau kita ikut sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan berkeluarga Rasulullah, baginda tidak pernah mengherdik. Baginda tidak pernah mengangkat suara kepada isteri-isteri baginda. Contoh takwa ditunjukkan oleh Rasulullah. Bagaimana hubungan suami isteri. Kita bercakap soal mulut saja. Bagi kita, tentulah kita kata kita bukan Rasul. Tapi kalau kita cintakan Rasul, kita kena ikut gerak, langkah, cara kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita tak pernah mengangkat suara kepada isteri kita? Terutama tengah geram. Pernah ke tidak? Kalau isteri terhadap suami jaranglah. Bila mengendalikan kes-kes rumah tangga ni, yang suami ni dia punya ego lebih kan. Jadi dia fikir dia boleh buat, dia boleh cakap apa yang dia suka. Ini kesilapan. Jadi orang yang bertakwa sentiasa mengatur tutur katanya. Ketika marah dia tidak akan bercakap. Ketika marah dia tidak akan bercakap. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Kita kaitkan dengan membina ataupun mengukuhkan ketakwaan. Falyakul khairan awil yasmut. Hendaklah engkau bercakap yang baik ataupun diam sahaja. Bukan lepas dengar ceramah ni, selama ni kat rumah becok, tiba-tiba balik diam je, tak cakap-cakap. Lepas isteri perasan, isteri tengok, agaknya suami aku ni dah buang tebiar agaknya. Agaknya dah dekat. Kalau selama ni dia bising, sekarang diam aja. Yang diajarkan oleh Rasulullah bukan tak suruh cakap. Falyakul khairan. Cakaplah yang baik-baik. Kalau tak ada benda baik yang nak dicakap, maka diam sahajalah. Jadi membasuh atau berkumur-kumur tu, kita kena ingat yang nak dibersihkan itu bukan yang zahirnya saja, tetapi apa yang terkeluar, apa yang dikeluarkan, apa yang dilafazkan, yang menimbulkan dosa, taklah kita sedari dan kita mengelakkan dari berlaku secara berterusan. Memang semua kita ada perasaan. Tapi kita tak boleh ikut perasaan kita. Ikut rasa binasa. Ikut hati mati. Jadi kita nak menjadi orang yang bertakwa, setiap pertuturan tak dihembus begitu saja. Dia akan dinaikkan ke kepala, ke otak untuk difikirkan sesuai ataupun tidak. Kalau sesuai bukan kita yang menentukan sesuai ke tak.
Yang menentukan sesuai atau tidak ialah iman kita. Kita kata ini sesuai. Memang padan aku cakap kasar pada dia. Itu kok perasaan. Tapi kita kena tanya iman kita. Adakah ini yang terbaik? Adakah ia akan menghasilkan sesuatu yang lebih positif? Atau sebaliknya menjadikan hubungan itu renggang? Banyak peribahasa Melayu kan? Sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Telajak perahu boleh ditarik, telajak kata buruk padanya membasuh mulut ataupun berkumur-kumur. Ini sering kita lupakan. Bila kita basuh anggota wuduk, kita ambil amalan ritual saja. Tapi hikmah di sebaliknya, kita lupalah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, tapi lebih banyak lupa dari ingat. Ini masalah. Dan bila kita membasuh muka kan, membasuh muka. Muka ni adalah melambangkan maruah. Muka ni melambangkan maruah. Orang kata ni muka tak malu. Muka apa? Muka tembok kan. Muka ni melambangkan maruah. Jadi maruah kita sebagai orang yang beriman, hendaklah kita pelihara. Bukan kita basuh muka saja. Lambang kita menjaga air muka kita. Kita kalau seorang itu bersolek macam mana pun, kelihatan indah pada lahirnya. Itu tidak dapat, tak dapat menutup sesuatu yang boleh menjatuhkan air mukanya. Lepas tu bila kita melihat cermin kan, sunat kita baca doa. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperelokkan jasadku, maka perelokkan akhlak, maka perelokkanlah akhlakku. Bila Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang indah, dalam bentuk yang terbaik. Setiap kali kita tengok cermin, terpandang wajah kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengindahkan jasad kita. Mohon kepada Allah agar memperindahkan akhlak kita. Karena akhlak ini adalah lambang kepada tadi kita katakan wajah kan, air muka. Jadi kalau indah macam mana pun wajahnya, tetapi akhlaknya tak elok, keindahan wajah tu tak akan dipandang orang. Apatah lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita basuh muka ketika berwuduk. Dan di muka juga banyak terdapat anggota yang melakukan dosa. Mata kita, tadi kita kata mulut, terletak di wajah. Hidung kita, deria kita lah menghidup. Itu semua di muka. Jadi kita yang ingin mencapai ketakwaan, hendaklah kita menjaga maruah diri kita. Artinya melibatkan seluruhnya. Seluruh diri kita ni
Bila bercakap tentang marwah, melibatkan semua. Bukan ia sekedar kita bersihkan. Yang kita hendak juga ialah mensucikan. Ada dosa-dosa kecil yang tidak melibatkan orang lain, yang terpandang ke apa ke. Dengan kita berwuduk, insya-Allah Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang akan menghapuskan. Allah akan mengampunkan. Tapi dalam diri kita mesti ada keazaman. Kita basuh muka, kenapa kita basuh muka? Selepas tu kita basuh tangan kita kan. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengingatkan kita dalam baca doa, bila baca doa kanan minta kepada Allah, ya Allah berikanlah catatan amal daripada tangan kananku. Bila basuh tangan kiri ketika berwudu, mengingatkan diri kita berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah engkau berikan catatan amal daripada tangan kiriku. Dan di akhirat kelak kita akan menerima catatan amalan kita, sama ada di tangan kanan ataupun di tangan kiri. Kalau di tangan kiri, kalau kita bagi sesuatu kepada seseorang, walaupun dikidal ke apa, dia ambil dengan tangan kiri, kita kata tak ada adab. Yang kita diajar, ambil dengan tangan kanan. Tangan kanan ni benda yang baik-baik lah. Tangan kiri biasanya buat kerja-kerja yang tangan kanan tak buat. Seperti beristinja, tangan kanan tak buat. Tangan kiri yang buat. Bila makan pun, tangan kanan yang menyuap. Bukan tangan kiri. Suatu anak-anak kita bila dia kidal, daripada kecil kita nampak, kena betulkan lah. Dari sudut cara makan, kadang-kadang memang sukar lah. Mereka lebih mahir menggunakan tangan kiri. Di akhirat kelak, tangan kanan ni akan menerima kebaikan. Catatan amal yang baik diterima dengan tangan kanan. Catatan yang tak baik bukan saja diterima daripada tangan kiri, malah akan diterima dari belakang badannya. Betapa seksa. Jadi bila kita minta kepada Allah agar kita di tangan-tangan ini, kita basuh daripada ujung jari sampai ke siku, kita minta tangan-tangan ini dibersihkan, kita bermohon dibersihkan daripada dosa, dan kita juga mesti mengusahakan. Tadi baru aku minta kepada Allah jangan buat dosa dengan tangan, tapi tangan itu juga pula yang melakukan dosa. Tadi mula-mula kita kata tentang jari jemari kita kan, untuk basuh tu semua bahagian-bahagian depan. Jadi tangan-tangan yang melakukan dosa, banyak dosa-dosa tangan, terutama tentang penganiayaan, memukul, mendera. Kerana orang dah tak stabil cara berfikir, mereka akan menggunakan kekerasan. Sebab tu kalau kita tengok kekerasan ni, di kalangan masyarakat kita pun ramai. Ramai isteri yang pergi ke mahkamah keluarga meminta Police Protection Order, PPO. Kan lelaki tak memahami peranan dia. Lelaki ni pelindung kepada kaum wanita, bukan penganiaya, bukan pendera kepada wanita. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah
pelindung kepada wanita. Lelaki itu adalah pemimpin kepada wanita. Dan lelaki itu sebagai kawamun, dia adalah ketua kepada wanita. Maksudnya kepada isterinya. Kepada isteri. Bukan dia menganiaya isteri. Dan jumlah mereka yang mendera isteri ini setiap tahun bertambah. Zaman COVID, orang tak boleh keluar rumah. Bukan tak boleh keluar rumah. Tak boleh keluar rumah kecuali dalam hal-hal yang perlulah. Waktu itu, suami isteri asyik berpandangan kat rumah. Kerap berlaku pergaduhan sehingga pukul. Terutama mereka yang mempunyai masalah kewangan, yang stres. Dan terpaksa buat laporan kepada polis dan pergi ke court untuk buat protection order, minta perlindungan, perintah perlindungan. Jadi bila ada berlaku perintah perlindungan, suami itu tak boleh dekat kepada isteri. Bila tak boleh dekat kepada isterinya, ini akan menjadikan mereka berjauhan. Dan akhirnya berlaku perceraian. Satu tangan yang Allah kurniakan kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan yang dapat memberikan manfaat kepada diri kita, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Bukan digunakan untuk melepaskan geram. Jadi bila kita basuh tangan kita, kita yang dirikan salat, kita basuh tangan kita, kita berdoa kepada Allah. Berikanlah catatan amal daripada tangan kanan. Bila basuh tangan kiri, janganlah engkau berikan catatan amal dengan tangan kiriku. Jadi kita usahakan dalam hidup kita. Bukan setakat doa, tetapi kita cuba mengusahakan. Jangan sampai tangan ini melakukan penganiayaan, penderaan. Atau menahan hak yang patut diberi. Katalah ibu bapa yang telah tua. Anak-anak ada kelebihan. Tangan ni tak boleh genggam. Orang kata genggam tak tiris. Tak boleh kedekut dengan orang tua. Itu tanggungjawab dia. Kalau ibu bapa tu yang dah tua, tak ada pekerjaan, tanggungjawab anak-anak. Jadi kalau ada duit, tangan tak nak beri, tangan itu akan ditanya. Dia semayang ke, dia rajin ke. Tetapi kalau tangan tadi genggam tak tiris, kedekut, maka dia terlupa apa peranan wuduk dalam menjaga kesucian tangannya. Selepas itu kita basuh kepala. Ini sebuah proses untuk menjadi orang yang bertakwa. Bila kita basuh kepala, kepala itu mempunyai satu organ yang penting dalam hidup kita. Orang sewil atau orang kata setengah tiang ke apa ke. Kalau tanya budak-budak kecil, budak-budak yang belajar bahasa Melayu sekarang setengah tiang. Dia ingatkan setengah tiang tu bila ada kematian berkabung bendera setengah tiang. Banyak yang tak diketahui lah oleh kanak-kanak kita cuba tak bendera setengah tiang. Banyak yang tak diketahui lah oleh kanak-kanak kita cuba takut bahasa Melayu ni dah jadi bahasa rojak. Itu tanggungjawab kita semua yang punya anak-anak, yang punya cucu, kena tengok-tengok. Jadi bila kita basuh kepala, kepala ni saya kata organ terpenting. Letaknya akal. Kalau dada ni letaknya perasaan, keinginan. Kalau di bawah lagi tempat
syahwat. Kepala yang kontrol perasaan. Kepala yang kontrol syahwat. Dan untuk membolehkan kepala itu kontrol, kepala itu hendaklah dibimbing oleh keimanan. Kita sapu kepala. Bukan kita lakukan semata-mata itu rukun wuduk. Saya ulang sekali lagi. Apakah hikmah di sebaliknya? Kita mesti menjaga kepala. Maksudnya selalu orang katalah, biarlah dunia ini bergelora, tetapi kepala kita hendaklah tenang. Selagi kita boleh menggunakan akal, selagi fungsi akal kita, selagi fungsi akal kita itu berjalan dengan baik, insya-Allah kita selamat. Kalau kita tengok katalah semalam mungkin bila ada perbicaraan yang berkaitan dengan keganasan seksual. Sebenarnya keganasan seksual ni dalam keluarga lebih banyak orang Islam yang melakukan daripada orang bukan Islam. Saya tak tahu kenapa. Adakah nafsu orang Islam ni tak boleh kontrol ke apa? Hilang daya pertimbangan. Tak kanak-kanak lah apalah. Ini satu yang memalukan kita lah. Kerana daya pertimbangan akal dah tak ada. Syahwat menguasai akal. Perasaan mengatasi akal. Jadi masalah. Jadi bila kita basuh kepala kita, kita usap kepala kita, mengingatkan kita. Mudah-mudahan kita akan dapat. Kalau nak detail, kena tengoklah kitab Ihya Ulumuddin bab wudu. Yang saya sentuh ni sedikit sajalah. Bila basuh kepala, biarlah kepala kita yang berfikir, iman yang membimbing menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau yang difikirkan buruk, buruklah. Berfikiran buruk itu kerana akal tak dibimbing oleh keimanan. Dan bila kita membasuh kaki, kita mengingatkan diri kita supaya kaki kita berada di landasan yang betul menuju keredaan Allah. Langkah-langkah kita bukanlah langkah-langkah sumbang. Tetapi langkah-langkah kita adalah langkah yang ingin mendapat keredaan. Kita datang pagi-pagi ke masjid. Duduk sebentar. Mendengar peringatan-peringatan. Alhamdulillah pagi-pagi bangun tidur kita dah gunakan kaki kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan peringatan-peringatan ini jadi tentang uduk dan kesannya yang saya katakan dia sebagai basic untuk mencapai kepada ketakwaan yang selalu kita minta Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita, dan ikhtiar kita mesti ada. Itu baru berwuduk aja. Doa selepas wuduk pun lagi besar. Kerana hari ini kita tak ada kesempatan. Dan saya diberi peluang untuk 4 minggu. Dan hari ini minggu terakhir. InsyaAllah kalau ada kesempatan lain, kita akan sambung bagaimana menjadikan kita orang-orang yang bertakwa.
Karena orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. Jadi asas ataupun permulaan untuk menjadi orang yang bertakwa daripada kita berwuduk. Mungkin ada orang kata, saya ulang balik tadilah, saya ulang semula. Orang kata, mana ada doa-doa ketika berwuduk? Mana ada doa tiap-tiap anggota mesti disertakan dengan doa? Kalau mereka tak nak berdoa, itu urusan mereka. Yang kita nak bertakwa kepada Allah, kita ingatkan diri kita. Adakah salah kita mengingatkan diri kita? Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan usaha-usaha kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dipermudahkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.